Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, memandangkan kita ada kelas online pada hari ini, semalam cikgu cakap cikgu nak buat dalam buku seni bahasa kan, dalam Komsas cikgu nak mengajar kamu. Tapi memandangkan dah jadi kelas online, so cikgu akan recap balik, imbas kembali pelajaran kita pada minggu lepas. Kamu ingat tak berkaitan dengan pantun nasihat? Mesti kamu teringat kan? So cikgu akan cakap serba sedikit berkaitan dengan pantun nasihat di dalam buku antologi tingkatan 2. So cikgu akan ke slide seterusnya. Ni cikgu macam, kamu ingat lagi nota tu? Cikgu suruh tulis kan dalam buku. So tadi dalam kelas tadi, hari Isnin tu kan, cikgu cakap kamu kena wujudkan 5 buah buku kan. So salah satunya buku seni bahasa. Seni bahasa ni cikgu nak fokus pada Komsas dan yang lain-lain. Okey, cikgu recap balik, imbas kembali, ulang balik maksud-maksud dia tu. Seperti yang kamu tengok tu, kamu boleh buka buku teks kamu yang antologi tu, buku surat halaman 12 dan 13. Okey, maksud dia rangkap 1 tu, buat baik jangan berlebih-lebihan, manakala perbuatan jahat perlulah dihindari. Okey, kita nak buat baik berpada-pada lah orang cakap. Tapi kita seharusnya, kalau kita ada plan jahat, kita kena fikir benda tu dia bagi kesan pada diri kita. Kita kena hindarkan sebab kita tak tahu masa kita kena pula bila kan. Okey, untuk rangkap kedua, sesuatu perkara yang memudarat perlulah dijauhi sama sekali. Contohnya, ponteng sekolah. Okey, benda tu memudaratkan prestasi pelajaran kamu. Kamu kena elakkan benda-benda macam tu. Okey? Rangkap yang ketiga, perasaan yang sedih disembunyikan dengan menunjukkan kegembiraan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni memang ada waktu kita sedih, tapi kita kadang-kadang perlu tunjuk ke orang, kadang-kadang tak perlu. Kadang-kadang orang cuma kesian kat kita je. Kita kena positif lah, orang cakap macam tu. Untuk rangkap yang keempat, jangan bercakap sesuka hati agar tidak menanggung seksa. So mulut kita ni Tuhan bagi untuk kita bercakap baik tau. Kita jangan duk sibuk hal orang ke apa kan. Rangkap yang kelima, isteri perlu menghormati suami agar suami tidak mencari perempuan lain. Okey, yang ni cikgu tak nak cakap apa. Harap kamu fahamlah sendiri benda ni kan. Untuk rangkap yang keenam, hidup di dunia perlulah berbudi bahasa kerana budi bahasa tidak dapat dijual beli. Seperti cikgu cakap, apabila kita berbudi bahasa terhadap orang lain, mungkin kebaikan kita akan dibalas pada bila kita tak tahu, tapi kita akan dapat ganjaran yang sepatutnya. Okey, rangkap yang terakhir, rangkap 7. Perantau diingati agar pandai menjaga diri di tempat orang. Okey, kita kena pandai bawa diri tau kat tempat orang, supaya orang macam hormat kepada kita tau. Jangan kita buat onak duri, buat macam-macam kat tempat orang. Membusukkan nama kita sendiri. Kita kena elakkan. Kita kena jaga nama baik mak ayah kita, nama kita sekalipun tau. Okey, cikgu bagi maksud je. Cikgu bagi ingat maksud je tau. So cikgu nak fokuskan, cikgu nak kamu, hari tu kan cikgu suruh cikgu suruh buat latihan, bagikan maksud rangkap pantun kan. Yang ni salah satunya. Cikgu harap hari Rabu ni, cikgu nak tengok buku tu ada semua yang cikgu suruh tulis. Make sure kamu prepare senang sikit. Sebab hari Rabu ni kan kita akan buat video mengajar. Okey, kita akan terus kepada latihan pantun nasihat. Yang ni cikgu nak kamu buat dalam buku seni bahasa. Okey, kamu tengok kan yang praktis 8. Lengkapkan peta pemikiran di bawah berdasarkan pantun nasihat.
Soalan dia, pada pendapat anda, apakah kebaikan merantau ke sesuatu tempat? Cikgu nak kamu buat macam ni, peta pemikiran ni, sebiji macam ni, buat macam ni, besar-besar. Lepas tu, cikgu nak kamu isi dalam tu, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Apakah kebaikan merantau? Kamu boleh Google ke laman Susawang, type je kebaikan merantau ke sesuatu tempat. Dia ada semua tu. Okey, cikgu bagilah sikit-sikit kepada kamu. Apakah kebaikan merantau ke tempat orang? Ke sesuatu tempat macam tu? Okey, yang pertama, kalau kamu nak tulis ni, kamu kena dengar suara cikgu betul-betul. Tulis balik yang tu. Okey. Kebaikan yang pertama, apabila merantau ke tempat orang, dia dapat merasai sesuatu dan persekitaran baharu sebagai pengalaman hidup. Okey, bila kita pergi tempat orang ni, kita akan belajar suasana tempat tu macam mana, makanan dia macam mana, orang dia macam mana. Yang tu kebaikan merantau ke sesuatu tempat. Okey, kebaikan merantau ke sesuatu tempat yang kedua, mendapatkan ilmu berdasarkan perkara-perkara yang dilihat dan pembacaan. Bila kita pergi tempat orang ni, kita boleh belajar ilmu pengetahuan, kita boleh ambil ilmu pada orang tu. Contoh kalau kita pergi bekerja. Contoh, bila kamu dah besar nanti, kamu pergi kat KL. Bila tu kamu pergi, kamu tengok persekitaran dia macam mana. Lepas tu orang tu pun jenis mudah nak bagi ilmu kat kita. Dia nak turunkan ilmu-ilmu kat kita, semoga kita macam lebih cekal duduk kat tempat orang kan. Okey, yang ketiga, mengetahui budaya hidup negara yang dikunjungi. Contoh kita pergi Korea, dia di sana. Kita akan belajar adat-adat diorang, budaya diorang. Pergi Indonesia, pergi Singapura, kita akan belajar. Kita boleh bawa adat-adat kita, tapi kita kadang kita kena tengok adat-adat sana juga kan. Bersesuaian tak benda tu? Kita akan belajar budaya hidup negara tersebut, macam tu. Yang keempat, memperbanyak sahabat daripada pelbagai bangsa dan negara. Okey, kalau kamu pergi ke Korea, kamu akan dapat kawan Korea, orang Korea macam mana. Kamu akan menambah kenalan, orang kata benda tu kan. Yang terakhir, melihat tempat-tempat menarik di kawasan yang disinggahi. Okey, bila kita pergi tempat orang ni, kita merantau ke sesuatu tempat, kita akan dapat tengok tempat-tempat yang menarik. Of course, perempuan-perempuan suka bergambar ke tempat yang menarik. Betul tak? Jangan bohong sebab cikgu pun suka ambil gambar. Okey, cikgu nak kamu buat macam ni dalam buku seni bahasa. Buat peta pemikiran macam ni. Cikgu ingatkan sekali, buat peta pemikiran macam ni. Berkaitan dengan pantun nasihat, kita masih di dalam pantun nasihat. Okey? Cikgu harap kamu buat hari Rabu. Cikgu nak tengok sebelum cikgu nak buat video bersama kamu, okey? Make sure kamu buat tau. Okey, setakat ni je lah pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu buat. Hari Rabu cikgu nak tengok. Jangan pula tak datang. Kamu kena datang. Cikgu tak gigit orang. Cikgu nak ajak kamu, okey? Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi ke next class hari Rabu.